Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih boleh bertemu bulan Ramadan tahun ini. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai satu titik permulaan untuk kita tingkatkan kualiti ibadah kita dan seterusnya sentiasa istiqamah dalam memperbaiki diri kita semua dalam segenap aspek kehidupan bersyariat. Sebelum kita teruskan diskusi dan perbincangan ilmiah kita pada sesi ini, terima kasih kerana terus mengikuti program Indahnya Ramadan bersama Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen video-video dan perkongsian-perkongsian yang dimuatkan di dalam channel ini. Tekan butang loceng atau butang notification untuk terus mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Moga-moga dengan usaha kecil ini akan memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, tajuk diskusi kita pada hari ini ialah hukum jima' pada bulan Ramadan di siang hari. Selain daripada makan dan minum, kita perlu tahu bahawa melakukan jima' pada waktu siang hari juga merupakan salah satu daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Persetubuhan atau jima' yang dilakukan sama ada dilakukan sehingga mengeluarkan air mani ataupun tidak. Sama ada keluar mani ataupun tidak. Jika dia melakukan jima' atau persetubuhan, maka ianya akan membatalkan puasa jika dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Ketika kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang menemui baginda dan berkata, wahai Rasulullah, aku binasa. Qala ma laka? Kenapa? Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im, wa fi riwayah fi Ramadan. Jawabnya, aku telah menyetubuhi isteriku sedangkan aku berpuasa. Dalam riwayat yang lain, dalam bulan Ramadan. Kemudian sabda baginda Nabi SAW, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Adakah engkau ada ataupun boleh mendapatkan hamba untuk dimerdekakan? Qala la, jawabnya tidak. Baginda bersabda lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?
adakah kau mampu kalau kau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Qala la, dia jawab tidak. Qala, dan Rasulullah bertanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, adakah kamu mampu untuk bagi makan 60 orang miskin? Qala la, dia jawab tidak. Famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabainama nahnu ala dhalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Kemudian Rasulullah diam seketika. Semasa kami berkeadaan demikian, Nabi memberi atau membawa sebakul tamar, lalu bersabda, aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana, maka dia menjawab, ana, saya. Qala khudha fatasaddaq bihi. Sabda Nabi, ambillah tamar ini dan sedekahkan. Faqala, kemudian lelaki tadi berkata lagi, ar-rajulu a'la afqara minni ya Rasulullah, fallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Lelaki itu berkata, ada ke orang yang lebih fakir daripadaku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku di antara timur dan barat Madinah ini. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga kelihatan giginya. Thumma qala at'imhu ahlaka, berikan makan tamar itu kepada keluargamu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa intipati penting ataupun beberapa perkara yang kita boleh dapatkan daripada hadis yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang pertama ialah berkenaan jima' pada siang hari Ramadan ialah salah satu perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, membatalkan puasa disebabkan berjima' ataupun persetubuhan, si pelaku perlu qada dan diwajibkan ke atasnya kafarah. Jadi dia perlu qada dan diwajibkan ke atasnya kafarah. Dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa ni, kita kena faham ada beberapa kesan daripada pembatalan puasa. Yang antaranya, ada kita batalkan puasa, kita hanya perlu wajib qada sahaja, ataupun kita tidak berpuasa pada hari tertentu, kita hanya perlu qada sahaja. Ada kalanya kita perlu qada dan fidyah, ada yang perlu qada dan fidyah. Ada juga yang hanya wajib fidyah sahaja. Dan yang ini dalam hal berkaitan membatalkan puasa disebabkan oleh berjima' ataupun disebabkan oleh persetubuhan, maka si pelaku perlu qada dan kafarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan hukuman kafarah. Disebutkan dalam hadis, hukuman kafarah ataupun denda bayaran ini, hukuman kafarah dimulai pertamanya dengan perlu membebaskan seorang hamba. Membebaskan seorang hamba. Kalau tak dapat nak mendapati hamba, maka dia perlu berpindah ke berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, perlu pula memberi makanan kepada 60 orang miskin. Jadi hukuman ini bukan berbentuk takhyir ataupun kita kata pilihan. Maksudnya bukanlah ada 3 hukuman dan kita boleh pilih ikut kita mana yang kita nak. Tiba-tiba saja kita terus pilih, okey, dia melakukan persetubuhan, maka puasanya batal, dia perlu qada dan perlu kafarah. Maka dalam hukuman kafarah dia terus pilih, kalau macam tu saya nak sedekahkan makanan, memberi makan kepada 60 orang miskin.
Tidak boleh begitu. Dia perlu mengikut tartib. Daripada yang pertama, membebaskan hamba. Sekiranya tidak mendapati hamba, barulah berpindah kepada yang tartib seterusnya, iaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia dapati bahawa berpuasa 2 bulan berturut-turut juga dia tidak mampu untuk laksanakannya, barulah boleh pilih yang ketiga untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia bukannya menjadi pilihan untuk kita pilih mana-mana sahaja, tapi perlu ikut tartib. Dan bagi pelaku ataupun bagi yang melakukan persetubuhan dan batal di siang hari Ramadan, walaupun dah batal puasa, bila dah lepas berlaku persetubuhan, maka dikira batal puasa. Tetapi dia perlu juga kita katakan imsak, ataupun menahan dirinya daripada makan, daripada minum. Maksud dia kena seakan-akan macam orang berpuasa juga, walaupun dah batal, tapi dia perlu tahan diri dia sama macam orang berpuasa sehinggalah habis waktu berpuasa, iaitu sehingga terbenam matahari pada hari tersebut, sehingga tamat waktu puasa. Di situ yang perlu diambil perhatian. Bukan bermaksud bila dia dah batal puasa, okey, aku dah batal puasa sebab berjima, jadi bolehlah lepas ni makan, minum dan boleh buat perkara lain yang boleh membatalkan puasa. Tidak. Dia kena imsak, kena tahan diri dia daripada melakukan makan, minum dan sebagainya. Jadi dia seakan-akan macam berpuasa juga, okey, walaupun dah hakikatnya dah batal. Jadi kita lihat beberapa isu berkaitan dengan berjima pada siang hari bulan Ramadan ni. Isu yang ada kaitan dekat dengan berjima pada siang hari Ramadan. Yang pertama, persoalan tentang bagaimana kalau seseorang itu melakukan inzal tanpa ada jima. Maksudnya dia mengeluarkan air mani tanpa jima, tetap tiada berlaku maksudnya tidak berlaku persetubuhan secara kita kata betul-betul berlaku jima. Sebaliknya hanya sekadar contohnya isteri mengeluarkan air mani suaminya contohnya. Adakah perlu kafarah dalam hal ini? Berlaku inzal. Kita tahu inzal itu akan menyebabkan batalnya puasa lah, keluar mani. Tetapi adakah perbuatan itu yang dilakukan tanpa jima boleh ataupun perlu dikenakan kafarah? Jawabnya, dalam mazhab Malik dan Ahmad, mereka mengatakan perlu kafarah. Sebaliknya dalam yang masyhur ialah di sisi Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan tidak perlu kafarah. Dia kerana mengkiaskan hukumnya dengan bercumbuan di siang hari bulan Ramadan. Kalau contohnya bercumbu sehingga inzal, maka hanya perlu qada saja, tidak perlu kafarah, kerana ia bukanlah jima yang hakiki, betul-betul berlakunya jima, tapi sebaliknya ialah muqaddimah sahaja, bercumbu tetapi sehingga inzal. Maksudnya belum lagi berlaku masuknya zakar ke dalam faraj ataupun berlaku jima. Itu yang pertama. Yang kedua, jika jima kerana terlupa atau jahil atau dipaksa, sama ada dia terlupa hari itu puasa, ataupun dia jahil, dia tak tahu yang kalau membatalkan puasa disebabkan jima pada bulan Ramadan boleh dikenakan kafarah ataupun dipaksa. Adakah perlu kafarah bagi hal-hal seperti ini? Di sisi Imam Ahmad, di sisi mazhab Ahmad bin Hanbal, perlu juga kafarah. Tetapi pada pendapat jumhur ulama tidak perlu kafarah. Dalilnya melihat kepada dalil umum hadis, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastaqrahu alaih. Maksudnya dimaafkan bagi umatku apabila tersalah, al-khata' tersalah, an-nisyan terlupa, wa mastaqrahu alaih ataupun kerana dipaksa. Yang ketiga,
hubungan melalui dubur, adakah ia dikira jima' juga dan perlu kafarah? Dikira jima' juga di sisi jumhur ulama', iaitu daripada Syafi'i, Ahmad dan Malik. Diwajibkan kafarah jika dilakukan pada siang Ramadan, walaupun hubungan itu melalui dubur, tapi ia dikira sebagai jima' juga. Maka wajib qada dan kafarah dalam hal ini. Yang seterusnya, adakah kafarah wajib hanya kepada lelaki sahaja, pelaku lelaki sahaja, atau perempuan tersebut perlu juga kafarah? Mengikut pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, wajib juga perempuan itu dikenakan kafarah. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak perlu kafarah, kerana dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kafarah itu hanya wajib bagi lelaki sahaja. Perempuan hanya perlu qada atau ganti puasa. Kerana dalilnya, mereka mengatakan bahawa hadis yang kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah hanya meminta kepada si lelaki tersebut untuk membayar kafarah, ataupun untuk diminta, Rasulullah meminta untuk dia melakukan kafarah, untuk bayar kafarah atas kesalahan dia, tidak meminta kepada pasangannya juga untuk membayar kafarah. Maka berdasarkan hadis ini, mereka berhujah bahawa maka perempuan hanya perlu qada dan tidak perlu kafarah. Yang seterusnya, adakah kafarah bagi wanita yang dipaksa? Tadi wanita yang dengan kerelaan hati, adakah perlu kafarah juga? Yang kelima ni, adakah kafarah bagi wanita yang dipaksa? Maksudnya dipaksa untuk melakukan jima'. Si suami contohnya memaksa isterinya untuk melakukan jima' dengannya. Jumhur fuqaha, iaitu dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan tidak perlu kafarah, kerana sama macam tadi. Okey, seterusnya yang keenam ialah kafarah dikenakan jika dalam puasa Ramadan sahaja dan tidak puasa yang lain. Maksudnya hukuman kafarah bagi mereka yang berjima' pada siang ataupun ketika berpuasa hanya untuk semasa bulan Ramadan sahaja, bukan pada puasa-puasa yang lain. Sama ada contohnya dia puasa kafarah, puasa yang 2 bulan berturut-turut tu, ataupun dia qada puasa kerana dia berjima', hukuman berjima' tadi, dan ketika berpuasa tersebut dia melakukan jima', adakah perlu kafarah kedua? Jawabnya tidak, kerana yang perlu kafarah ialah puasa yang pada bulan Ramadan itu. Maksudnya jika melakukan jima' pada siang bulan Ramadan, membatalkan puasa dengan cara jima', maka itu yang diwajibkan qada dan kafarah. Baik tuan-tuan, sidang penonton sekalian, seterusnya berkaitan dengan isu, contohnya kalaulah seseorang itu ingin berjima' ataupun bersetubuh, maka dibatalkan puasa dia terlebih dahulu dengan makan atau minum dengan niat lepas ni dah boleh dah jima'. Jadi dia dah batal dulu, jadi tak payah dah kafarah, dia hanya perlu ganti sahaja. Begitu. Okey, dalam isu ini, menurut dalam pendapat daripada Asy-Syafi'i dan Ahmad, tidak perlu kafarah. Sebab ini dalam Abu Hanifah dan Malik wajib juga kafarah. Itu berkenaan hukumnya. Tetapi kita perlu faham tuan-tuan, kita perlu faham, yang pertama, dia telah membuat kesalahan, 2 kesalahan, dosa besar. Dosa besar macam mana yang dibuat? Yang pertama, dia membatalkan puasa dengan sengaja. Membatalkan puasa dengan sengaja, puasa Ramadan merupakan perbuatan daripada dosa-dosa besar. Puasa itu hukumnya wajib. Puasa itu merupakan sebahagian daripada rukun Islam. Maka membatalkannya dengan sengaja begitu sahaja, maka sudah tentu ianya merupakan salah satu dosa besar kerana mengingkari perintah Allah. Cubaan yang kedua, dosa besar yang kedua yang dilakukan adalah hilah, iaitu seakan-akan cuba menipu Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan
supaya tidak dikenakan kafarah kepada dirinya. Maka yang menjadi orang kata highlight kepada kita, menjadi perhatian sepatutnya kepada kita, bukanlah kita mencari jalan untuk membolehkan kita melakukan persetubuhan, untuk memudah-mudahkan supaya kalau kita buka puasa dulu, so lepas ni kita tak perlu lagi kafarah, kita hanya perlu qada sahaja, lebih mudah. Bukan begitu caranya untuk kita memudah-mudahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap hukum Allah yang Allah berikan untuk mendidik diri kita bersifat ta'abbudi, untuk menunjukkan rasa kita ni hamba, perlulah dipatuhi dengan sebaiknya. Bukan kita mencari helah, mencari-cari 1001 helah. Walaupun nampak seperti kita mengikut hukum fiqh yang ditetapkan, tetapi sebenarnya kita memudah-mudahkan jalan supaya kita boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Waliyadzubillah. Jadi kesimpulannya, untuk yang berkaitan dengan boleh ke batalkan puasa dahulu dengan makan atau minum dengan niat supaya kafarah itu gugur, hanya perlu qada, jawabnya, kalaupun ada pendapat yang mengatakan tidak perlu lagi kafarah, tapi ingat, meninggalkan puasa Ramadan dan kedua dia telah melakukan helah, penipuan terhadap Allah, maka sebenarnya dia telah melakukan dua dosa besar. Dan pelakunya, saya nasihatkan, kalau ada yang berniat ataupun dah pun melakukan perkara tersebut, perlulah bertaubat nasuha, bertaubat kepada Allah, meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala kerana dua dosa yang telah dilakukan ini. Saya kongsikan hadis riwayat At-Tirmidzi. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa in samahu. Sesiapa yang berbuka puasa sehari daripada Ramadan tanpa sebarang rukhsah yang diizinkan Allah, nescaya tidak memadai sekalipun dia qada puasa tersebut walaupun selama-lamanya. Ni nak sebutkan tentang ruginya kalau kita batalkan puasa tanpa keuzuran. Kalau kita gantikan pun tidak sama dengan kita puasa pada hari yang tersebut, tidak sama. Belum lagi dengan perbuatan helah berdosa besar, dua dosa lagi yang kita lakukan. Yang seterusnya ialah persoalan sekiranya contohnya dia melakukan perkara tersebut dalam sehari itu lebih sekali. Maksudnya yang pertama tu dah wajib kafarah lah, sudah tentu wajib kafarah kerana dia melakukan jima' pada hari tersebut. Selepas tu ada lagi dia melakukan jima' pada hari yang pertama, adakah perlu jadi kafarahnya dua kali? Jawabnya tidak. Secara ittifaq hanya kira sekali saja kafarah yang perlakuan persetubuhan yang pertama sahaja. Tetapi kalau dia hari lain, maksudnya hari lain dia buat perkara yang sama walaupun dalam tahun yang sama, maka dikira dia perlu dua kali kafarah. Okey. Dan seterusnya, ini satu lagi nasihat dan pengetahuan untuk para isteri, supaya jangan takut ataupun perlu faham bahawa isteri-isteri boleh menolak keinginan suami sekiranya suami mengajak untuk melakukan jima' pada siang Ramadan. Kerana apa? Hadis riwayat At-Tirmidzi menyebutkan, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu pada perkara kebaikan. Jadi perkara yang diajak oleh suami itu ialah perkara maksiat, perkara meninggalkan hukum Allah, perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka isteri boleh tolak keinginan suami tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu berkaitan dengan diskusi tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan hukum berjima' pada siang Ramadan. Moga-moga dengan perkongsian ilmu ini kita dapat sama-sama ambil manfaat dan kita
menjalani ibadah puasa kita ini dengan lebih baik dan lebih berkualiti lagi, insya-Allah. Dan saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap dalam penyampaian saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.